Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Syarif Hidayatullah bin Iskandar untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarijuhu bihi al-kurab وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر أمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر أمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر أمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Ahad 3 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 10 Oktober 2021 Masihi. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang merupakan kes 8895. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah Yarham dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, pada hari ini sebanyak 381 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 8,980 orang. Terdapat 195 tambahan kes-kes baru kepada 25 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 60 kes. Kesemua kluster baru ini adalah kluster rumah kediaman, di mana salah satu daripadanya ialah kluster Destiny Jaya Sendirian Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 2839. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 160 kluster. Dalam faedah itu, terdapat 126 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 322 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 6,690 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,226 kes.
Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebagaimana sidang Kementerian Kesihatan pada 8 Oktober 2021, di mana dasar pengasingan di rumah ataupun home isolation policy bagi pesakit-pesakit COVID-19 telah dimulakan. Khusus bagi pesakit-pesakit yang dikenal pasti tergolong di dalam kategori 1 dan kategori 2A. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa pesakit-pesakit dalam kategori 1 dan kategori 2A yang didapati lebih sesuai menjalani rawatan di pusat-pusat pengasingan atas sebab-sebab tertentu, mereka akan dipindahkan dengan segera ke pusat-pusat berkenaan. Ini adalah untuk memastikan mereka dapat diberikan rawatan segera jika keadaan mereka menjadi lebih teruk. Oleh yang demikian, sesiapa yang pada masa ini berada di pusat-pusat pengasingan adalah dinasihatkan untuk bersabar dan meneruskan pemantauan di pusat-pusat tersebut. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,803 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 403,077 ujian. Pada 9 Oktober 2021, sebanyak 6,506 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 328,431 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 72.4% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 211,380 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 46.6% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan telah meneliti waktu-waktu perkhidmatan di pusat-pusat vaksinasi seperti berikut. Semua pusat vaksinasi di seluruh negara akan ditutup pada jam 6 petang bermula pada hari Ahad 10 Oktober 2021. Bermula hari Isnin 11 Oktober, pusat vaksinasi stadium tertutup akan dibukakan secara walk-in pada setiap hari dari 8 pagi hingga 6 petang bagi pemberian dos pertama sahaja, dan dibukakan kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja. Walau bagaimanapun, perkhidmatan pada hari Ahad masih dibukakan kepada syarikat-syarikat secara berjadual sama ada warga tempatan atau pekerja asing. Di samping itu, Kementerian Kesihatan juga akan menjalankan perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di Mukim Labi pada 11 hingga 13 Oktober di Klinik Kesihatan Labi dari jam 9 pagi hingga 3 petang, khusus untuk penduduk Mukim Labi, Mukim Sawat dan persekitarannya. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 boleh datang terus secara walk-in ataupun menempah slot melalui laman web seperti yang tertera di skrin sekarang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke klinik kesihatan Labi disebabkan masalah kesihatan, mereka hendaklah memaklumkan kepada ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 30 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun. Orang ramai adalah diingatkan sekali lagi untuk mematuhi arahan yang telah dikeluarkan demi memulihkan semula keadaan negara dari jangkitan COVID-19. Selamat menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Tema bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia. Tema sambutan tahun ini ialah kesihatan mental dalam dunia yang tidak setara, yang menekankan kepentingan dalam memastikan kesihatan mental yang baik dan akses kepada penjagaan dan sokongan untuk semua di dalam masyarakat kita. Pada keadaan semasa negara mengalami gelombang kedua jangkitan COVID-19 yang mencabar ini,
adalah amat penting untuk kita menjaga kesihatan mental diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Manfaatkanlah peluang berada di rumah untuk menghabiskan masa yang berkualiti bersama orang-orang yang tersayang di rumah. Gunakan teknologi semasa, mengamalkan penjarakan sosial sebagai kaedah untuk berhubung atau mengekalkan silaturahim sesama rakan dan keluarga yang tinggal di kediaman rumah yang lain. Dapatkan sokongan dan nasihat daripada individu yang dipercayai dan berikan sokongan kepada orang lain yang memerlukan ketika melalui keadaan sukar dan mencabar. Marilah kita semua maju ke hadapan sebagai sebuah masyarakat untuk meningkatkan kesedaran kesihatan mental di negara ini serta saling menyokong sesama kita semasa keadaan yang mencabar ini. Sekian, terima kasih. Adakah awak tahu apa yang berlaku apabila seseorang mendapat jangkitan COVID-19? Jangan risau, kita ni hanya akan membawa Oyen ke pusat perasingan di PKBN. Lakasta, mari lihat bagaimana suasana di sana. Ini dia pusat perasingan PKBN. Pengangkutan ada disediakan dan mereka akan dijemput. Pesakit yang mempunyai simptom ringan akan datang ke sini untuk mendapatkan rawatan bagi COVID-19. Pesakit akan diperiksa secara berkala oleh kaki tangan kesihatan. Dan sementara menunggu untuk pulih, di sinilah mereka akan makan, menunaikan solat, tidur dan beristirahat. Terima kasih ditujukan kepada petugas barisan hadapan dan para pesakit yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan serta sedang menjalani pemulihan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini, sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Border Briefing. Afternoon, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Mulia Perdana Secretary of Health. Datuk, today we have a high record of 3 at 1 new cases. Should the public be really worried about the high number today? Okay, terima kasih. So hari ini memang nampak ramailah kes, banyak kes baru. Tapi kalau bis kita lihat 195 orang ini daripada 25 kluster yang aktif. Maksudnya 195 diketahui adalah kontak yang dalam kluster 25 ni lah. Dan 5 kluster baru yang mempunyai 60 kes. So kalau dicampur dalam 255 orang adalah kluster yang dikenali lah. Jadi yang 100 lebih itu masih dalam siasatan. So di sini Tani dapat melihat kebanyakan mereka ni yang positif ni adalah daripada kediaman. Tapi kediaman terutama sekali yang syarikat-syarikat lah, pekerja-pekerja yang tinggal satu tempat dormitory lah. So di satu banyak kluster-kluster di sana tu. Misalnya macam kluster Serang Bangun lebih 100 sudah pekerjanya. Ini disebabkan oleh tempat tinggal diorang lah, dormitory itu yang mana mungkin disebabkan orang dah ada pengasingan itu, so jadi mudah menjangkit. Dan selain daripada itu juga dalam seminggu ini
Kementerian Kesihatan membuat what we call swabbing arah tempat-tempat yang tertentu, targeted area, sweep and swab juga. Jadi di sini tani kementerian dan agensi-agensi yang berkenaan membuat pemantauan daripada dalam seminggu ini. Jadi diorang pergi ke tempat-tempatnya orang hotspot untuk menswab lah. Jadi tani mau mendapati siapa yang lagi positif di luar ni dengan lebih awal lah. Okay. So ini pun satu tani dah berapa heran lah, ya banyak disebabkan dua perkaraan ya. Tapi di samping itu juga ada juga macam hari ni masih juga ada yang jalan-jalan lah tu. Ini lagi satu perkara yang membimbangkan sebab ada orang masih tidak faham ni. So insyaAllah, jadi minta kerjasama juga orang ramai ataupun keluarga-keluarga untuk menasihati baik keluarga bis kita tu keluar ni ada keperluan saya kalau ada mustahak seperti emergency disebabkan ke hospital ataupun orang bershift yang dibenarkan atau lain. So kalau tani dah bekerja sama macam mana ni telakat ni so tapi insyaAllah saya percaya masyarakat Ketanah ini dapat berganding bahu dengan kerajaan untuk memastikan tani dapat mengawal penularan ini lah. My second question is the home isolation policy. Will each of the person under home isolation be provided with the bracelet so that if there is any violation, the public can report them? Ya, jadi pemakaian gelang tangan warna now siapa yang positif pun boleh di rumah. Siapa positif warna merah tu siapa yang kuarantin warna biru. Okay, ada dua warna. Jadi ini memang dipantau oleh agensi di arah national punya command center NTRISI atau di sana ada khas lah cawangan yang memantau dorangan ni Jadi sebelum ini pun ada nombor telefon, ada 4 nombor telefon setiap saya diberi kalau ada orang ramai melihat ada yang orang dah sepatutnya terjadi, ada orang galang berjalan-jalan kah atau orang berkumpul-kumpul ramai barbecue masih ada nombor 4 buting ada sebelum ini disediakan tu yang ditelefon tu untuk memberitahu agensi berkenaan supaya pihak polis akan membuat tindakan yang selanjutnya. Currently how many people are under home isolation policy? Setakat ini hari ini dalam 214 orang menjalani pengasingan diri di rumah yang positif. On the issue of bracelet, a number of people who have already completed their quarantine for days and yet their bracelet are not removed. Is there any way to expedite the removal of bracelet once? Ini pun didapati ada kelambatan dalam mengawal pengguntingan inilah. Jadi pihak agensi berkenaan telah pun menambah bilangannya orang untuk mengawal ini. Lebih-lebih lagi tani memulakan pengasingan diri di rumahan walaupun ada nombor telefon yang boleh dihubungi sini ada saya lurus untuk galang tangan kalau ada masalah macam lebih 14 hari belum kena gunting boleh telefon nomborannya 815 0522 ataupun 816 0522 tapi jangan gunting dulu kalau digunting sebelum menelpon 5,000 tu kami dah bertanya banyak tu kenapa ya putus sudah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, Yang Mulia Tuan SUT, I am Rasidah from the school. Yang Berhormat Datuk, can you elaborate on the ministry decision to set up the mobile vaccination center in Mukim Labi? Okay. Masa ni kita ni sudah mencapai lebih 70%
Dan didapati dalam dapatan kita ni lah, mengikut sensus yang lama pulang ni, 853,000 penduduk ni, dia lagi berapa ramai lah, dalam 20,000 orang kemungkinan yang masih belum berinjek. Jadi Kementerian Kesihatan pun bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui ketua-ketua kampung dan penghulu, dan Tani tahu ada bahagian pendalaman ni mengalami kesukaran untuk pergi ke tempat-tempat vaksinasi ni. Jadi dapatan dari perundingan itu didapati ada beberapa orang lah masih belum berinjek. So mengikut perangkan yang diberi di mukim-mukim tersebut, ada dalam 500 orang lah masih belum berinjek. So insyaAllah mulai besok dan 2-3 hari ini dapat Tani mengagal lah, memberikan kemudahan, dan seterusnya dinyatakan tadi juga jikalau ada misalan seseorang itu payah keluar disebabkan oleh kesehatannya ataupun pesakit-pesakit yang mungkin ada kurang upaya dan sebagainya, so menghubungi ketua-ketua kampung itu. Jadi ketua kampung akan menghubungi Kementerian Kesihatan, dan pihak mobile vaksinasi ini boleh pergi ke rumah-rumah itu dan menginjek diorang di sana. Tapi diharap orang ramai jangan menyalahgunakanlah, semua minta injek di rumah itu payah tu. Any plans to provide similar services in other areas, in other district as well? InsyaAllah. Ini sebagai dulu yang memang Tani ketahui ada masih ramai, so Tani ke sana dulu lah. So insyaAllah minggu depan ni ia akan ke mukim-mukim lain juga. Okay, thank you Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.